A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita, sebagai rahmat Allah kepada kita dan sayangnya Allah kepada kita, untuk kita merebut sebanyak yang mungkin peluang untuk meningkatkan iman kita dan menambahkan amal soleh kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Hari ini insya-Allah kita sambung tadabbur surah Ibrahim yang dah terhenti lebih kurang 2-3 bulan yang lepas. Jadi insya-Allah surah Ibrahim ni ditaja oleh satu kelas dekat perdana dekat Taman Alam Budiman, dan kelas ini sekali sebulan insya-Allah. Kita dah sampai ayat yang ke-14. Surah Ibrahim ayat yang ke-14. Jadi sebelum kita sambung ayat 15, cuba tengok maksud-maksud ataupun pengajaran-pengajaran daripada ayat yang lepas dan kaitannya dengan ayat hari ini insya-Allah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat sebelum ini Allah menceritakan tentang perihal para nabi dan umat-umat yang dahulu. Bagaimana mereka berdakwah, sentiasa memberi peringatan kepada kaum mereka, dan bagaimana reaksi kaum mereka, iaitu kebanyakan mereka kufur kepada Allah, menolak dakwah yang dibawa oleh para nabi mereka. Dan Allah juga rakam bagaimana perbualan ataupun dialog antara para nabi dan umat-umat mereka dahulu. Bagaimana proses dakwah berlaku. Dakwah berlaku antara para nabi dengan umat dahulu secara berdepan. Bukan secara online, secara offline. Cuba kita tengok ayat ayat 11, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru lirusulihim. Apabila dakwah yang dibawa oleh para rasul dan para nabi ditolak oleh kaum mereka, walaupun mereka tidak ada hujah, tidak ada alasan, dan para nabi terus berdakwah, segala penolakan oleh kaum mereka tak menjadikan para nabi berhenti daripada berdakwah, sebab mereka diutuskan untuk berdakwah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma alaina illa al balaghul mubin. Kerja para nabi ialah menyampaikan. Sama ada ditolak ataupun diterima, itu bukan urusan para nabi, itu bukan urusan para pendakwah. Jadi setelah dakwah nabi diteruskan walaupun ditolak oleh kaum mereka, maka kaum-kaum yang menolak dakwah itu akan pergi ke step yang kedua, iaitu menggunakan kuasa. Itu Allah nak bagi tahu sunnatullah. Bila orang yang tak boleh terima dakwah, tak ada hujah, kalah dari segi hujah, maka mereka akan pergi pada kuasa, menggunakan kuasa. Sama ada menahan, menangkap, menyeksa, dan mungkin sampai tahap mereka membunuh para nabi, begitu juga para pendakwah. Maka Allah rakamkan bagaimana orang-orang kafir yang menolak dakwah para nabi mereka menggunakan kuasa untuk menghalang kerja dakwah
yang dilakukan oleh para nabi. Wa qala allazina kafaru li rusulihim, telah berkatalah orang-orang kafir kepada rasul-rasul mereka. Ini Allah cakap secara umum, dan sebenarnya inilah sunnatullah yang akan berlaku pada semua para nabi, semua para rasul dan semua para pendakwah. Iaitu sampai satu tahap orang yang menolak dakwah, bila mereka ada kuasa, mereka akan gunakan kuasa. Jadi kata para orang kafir kepada para rasul mereka, lanukhrijannakum, pasti kami akan mengusir kamu, min ardina. Jadi umat yang kufur ini memberi pilihan kepada para nabi mereka. Pilihan pertama pada kamu keluar daripada kampung ni, jangan duduk lagi di kampung kami dan buat kerja dakwah. Lanukhrijannakum min ardina, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, awla ta'udunna fi millatina, ataupun kamu berhenti berdakwah dan kembali kepada agama nenek moyang kamu, agama mak bapak kami. Sebab manusia menganggap agama yang dipegang oleh mak bapak mereka, nenek moyang mereka adalah agama yang betul. Itu bahaya bila kita dah lama beramal dan apatah lagi ia datang daripada mak bapak kita, biasanya manusia akan menganggap ia adalah betul walaupun ia sesat. Sebab apa? Sebab pertama, benda itu dah lama berlaku dan tidak ada teguran, tidak ada pembetulan. Yang kedua, dilakukan oleh ibu bapa. Bila dilakukan oleh ibu bapa, anak-anak akan percaya takkanlah mak bapa akan buat benda yang sesat. Takkanlah mak bapa akan merosakkan anaknya. Itu fahaman yang bahaya, sebab kebenaran bukan datang daripada ibu bapa. Kebenaran bukan datang daripada keturunan, tapi kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir bagi amaran dua pilihan kepada para nabi. Sama ada kamu keluar daripada kampung kami, daripada tempat kami, ataupun kamu balik pada agama asal. Maka Allah terus bagi amaran kepada mereka. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Terus, inilah ayat ini menunjukkan Allah sentiasa bersama orang beriman. Allah sentiasa bersama para nabi, para rasul. Bila para nabi, para rasul, para pendakwah diancam oleh musuh mereka, terus Allah akan bersama mereka dan Allah berjanji. Fa'auha ilaihim rabbuhum, lalu Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, lanuhlikanna zalimin, pasti kami akan binasakan orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang kafir mengancam, mengugut para nabi, maka ancaman yang lagi dahsyat ialah daripada Allah kepada mereka. Kemudian ayat 14, walanuskinannakum, Allah ancam orang kafir, dan selepas itu Allah memberi janji, Allah berjanji kepada orang beriman, kepada para nabi dan pengikut mereka yang beriman. Apa dia janji Allah? Jaminan Allah kepada orang beriman. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Yang mereka ancam kamu, nak usir kamu, sebenarnya mereka yang akan diusir. Mereka yang akan dibunuh. Mereka akan yang dihukum. Dan sebaliknya kamu akan tinggal di tempat mereka min ba'dihim, dari selepas mereka. Zalika, tetapi dengan syarat. Tengok pengajarannya, bukan semua orang beriman Allah tolong. Bukan semua pendakwah Allah tolong. Orang beriman yang Allah tolong, pendakwah yang Allah akan tolong ialah ada dua syarat. Di hujung ayat 14. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Aku akan tolong orang yang beriman, dan aku akan tempatkan kamu di tempat orang kafir setelah orang kafir diseksa dan diazab. Tetapi bukan semua yang aku akan tolong. Yang aku akan tolong ialah man khafa maqami, orang yang betul-betul takut kepada aku, orang yang betul-betul bertakwa kepada aku, betul-betul taat pada perintahku, dan wa khafa wa'id, dan orang yang betul-betul yakin pada janji dan amaran aku. Jadi dua syarat dah. Maknanya kalau Allah dah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji, kalau tiba-tiba ada pendakwah ke ustaz ke buat kerja dakwah tapi belum menang, maknanya mungkin belum cukup syarat ni. Dua syarat ni. Satu,
khafa maqami, tak betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tak betul-betul yakin kepada janji Allah, dan tak betul-betul takut kepada amaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ni hiburan kepada Nabi dan kepada orang beriman. Walaupun mereka, orang kafir bagi ancaman mereka akan mengusir Nabi dan para sahabat, dan betul-betul mereka mengusir. Tapi Allah janji apa? Allah kata, tak apa, biarkan mereka usir. Itu adalah satu proses untuk kamu mendapat kemenangan yang besar. Kemudian setelah mereka mengusir Nabi dan para sahabat, 8 tahun sahaja Nabi berjaya patah balik ke Mekah, dan orang yang beriman pula menempati Mekah sebagaimana janji Allah. Bukan lama, 8 tahun sekejap. Bukan 80 tahun, bukan 800 tahun. Jadi janji Allah adalah benar. Begitu juga kaum Nabi Lut, mereka mengusir Nabi Lut. Akhriju ala Lut min qaryatikum. Mereka berkata, keluarkan Lut dan pengikutnya daripada kampung kamu. Tapi akhirnya mereka yang kufur itu diusir oleh Allah dan dibinasakan oleh Allah. Percayalah pada janji Allah. Kalau kita buat kerja dakwah, yang paling asas bukan orang tu beriman, berapa ramai beriman, tapi yang paling asas kita betul-betul bertakwa kepada Allah, dan yang kedua kita betul-betul yakin pada janji Allah. Kemudian kita tawakal, buat je kerja dakwah. Insya-Allah janji Allah akan berlaku. Okey, kita sampai situ kan. Kita sambung ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaftahu, dan istaftahu daripada fataha. Fataha makna dibuka, tapi dalam bahasa Arab kalau tambah di hadapan alif, sin, ta, maka makna dia minta. Minta. Fataha buka, ataupun nasara minta kemenangan. Buka ataupun kemenangan. Sama juga dengan ghafara. Ghafara makna ampun. Tapi kalau tambah alif, sin, ta kat depan, istaghfara, maka makna dia minta ampun. Daripada inilah perkataan ni kita panggil doa istiftah ataupun doa iftitah, yang kita baca selepas takbiratul ihram. Apa makna doa iftitah? Iaitu doa untuk kita minta kepada Allah supaya Allah lapangkan hati kita, Allah ampunkan dosa kita, supaya Allah bagi kekhusyukan dalam solat kita. Jadi mereka meminta, mereka memohon. Siapa mereka ni? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Nabi dan orang-orang beriman. Mereka minta apa ni? Mereka minta kemenangan. Mereka minta pertolongan daripada Allah. Jadi ayat ni sebenarnya satu perkataan je, tapi maksud dia dah lengkap dah. Sampai sini ayat dah lengkap. Orang beriman meminta pertolongan daripada Allah. Ayat selepas tu ayat lain. Pengajarannya apa? Orang beriman hebat macam mana, kuat macam mana, tak boleh lepas daripada memohon kepada Allah. Tak boleh lepas daripada bergantung kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini pendapat pertama. Pendapat pertama, orang beriman. Pendapat kedua, orang kafir. Kaitan dengan ayat ni ialah orang kafir, mereka mengancam. Mereka mengancam orang beriman, sama ada orang beriman diusir keluar ataupun orang beriman murtad. Dan bila nampak Islam semakin berkembang, orang kafir pun minta juga istaftahu. Mereka minta pada Allah, tapi minta apa? Boleh buka surah
Surah Sad ayat 55. Surah Anfal ayat 32. Surah Al-Anfal ayat 32. Apa dia? Allahumma in kana haza wal haqqu fa'amtir min indika hijara. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Awitina bi'azabin ni bagi pendapat yang mengatakan istaftahu ni ialah orang kafir. Penjelasannya dalam surah Al-Anfal ayat 32. Macam mana orang kafir istiftah, berdoa kepada Allah untuk mereka menang ataupun untuk menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu adalah sesat. Kata mereka, Allahumma, ya Allah, mereka menggunakan perkataan ya Allah juga walaupun mereka kafir. In kana hadza huwal haq, sekiranya yang Nabi Muhammad bawa ni adalah al-haq min indika, daripada sisi engkau. Kalau betul lah yang Muhammad bawa ni benar, maka mereka orang kafir mencabar. Fa'amtir alaina, turunkan hujan ke atas kami. Hujan apa? Hijara, hujan daripada batu, minas sama, daripada langit. Ini dia minta pada Allah tapi dengan cara memerli ataupun istihza, mempermainkan Tuhan, memperlekehkan Nabi Muhammad. Kalau betul yang Nabi Muhammad cakap ni benar, okey, buktikan, turunkan hujan, tapi hujan batu. Tengok betapa kerasnya hati orang kafir Mekah, betapa degilnya mereka. Sepatut ayat ni macam mana? Kalau mereka tu betul nak kebenaran lah, sepatut ayat macam ni. Sekiranya yang Muhammad bawa ni adalah benar dari sisi engkau, bukalah pintu hati kami. Tapi nak bagi tahu mereka ni degil dan memang mereka tak nak langsung nak beriman. Kalau betul lah yang Muhammad bawa benar, okey, turunkan hujan batu pada kami, biar kami mati. Makna hati mereka dah tertutup rapat. Okey. Dan juga perkataan istaftahu Allah guna, orang kafir guna dalam bila Nabi datang ke Mekah, sebelum Nabi datang ke Madinah, orang Yahudi di Madinah bergaduh dengan orang Arab di Madinah, iaitu daripada kalangan Aus dan Khazraj. Bila mereka kalah, mereka mengistaftahu, membuka doa mereka dengan memohon kepada Allah bahawa akan datang seorang Nabi di akhir zaman. Masa itu orang Yahudi menyangka Nabi akhir zaman daripada bangsa mereka. Jadi dia guna berita kedatangan Nabi sebagai wasilah ataupun tawassul untuk mereka menang bila berlawan dengan orang Arab Madinah. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 89. Surah Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Apa dia? Musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna. Kemudian falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih falaknatullahi alal kafirin. Kan? Okey, cuba tengok Allah kata, Allah nak bagi tahu kedegilan orang-orang Yahudi ahli kitab. Walamma ja'ahum kitabun,
maka tatkala datang pada mereka kitab min indillah, iaitu kitab dari sisi Allah, iaitu Al-Quran. Sebelum ni mereka percaya, tapi bila dah betul-betul datang Al-Quran, dan Quran itu sifatnya apa? Musaddiqan, membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Dan sebelum tu juga wa kanu min qablu yastaftihuna. Tengok perkataan yastaftihuna ni, daripada perkataan istaftaha, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Jadi orang Yahudi di Madinah sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum turun Al-Quran, mereka yastaftihuna, berdoa memohon kemenangan daripada Allah dengan menggunakan cerita Nabi akhir zaman. Sebab mereka yakin Nabi itu adalah daripada puak mereka. Okey, hari ini kami kalah, tapi ingat, satu hari Nabi akhir zaman daripada kaum kami akan datang dan ketika itu kami akan menang. Yastaftihuna 'ala allazina kafaru, ke atas orang kafir di Madinah, Aus dan Khazraj. Falamma ja'ahum, maka tatkala datang pada mereka ma'arafu, apa yang mereka kenal, apa yang mereka yakin, maka akhirnya kafaru, mereka kufur. Ini contoh yastaftahu. Jadi yastaftihu ataupun istaftahu ada dua maksud. Pertama daripada orang beriman, dan yang kedua daripada orang kafir. Yang mana betul? Kata ahli tafsir, dua-dua betul. Dua-dua ada. Orang beriman pun minta doa pada Allah untuk dapat kemenangan, orang kafir pun berdoa pada Allah. Tetapi akhirnya Allah kata apa? Wa khaba. Wa khaba, dan khaba makna celaka. Khaba makna halaka. Telah celaka, telah binasa. Telah binasa. Kita jumpa dalam surah apa ni? Qad aflahal man tazakka wa qad khaba man dassaha. Jadi khaba, binasa. Siapa ni? Kullu, setiap jabbar, setiap orang yang sombong. Anid, lagi degil. Jadi masing-masing berdoa, orang beriman pun berdoa pada Allah, orang kafir pun berdoa. Tapi hasilnya apa? Allah kata yang akan celaka ialah semua orang kafir. Tapi Allah tak sebut orang kafir. Allah sebut sifat dia. Apa dia sifat dia? Satu, jabbar. Yang kedua, anid. Jadi tadaburnya apa? Bila Allah tak sebut orang kafir. Kalau Allah sebut orang kafir, mungkin kita rasa ayat ni tak ada kaitan dengan kita. Tapi bila Allah sebut sifat, maka Allah nak beritahu siapa yang ada sifat ni. Satu, jabbar, sombong, takabur. Yang kedua, degil. Dia ada ciri-ciri sifat orang kafir. Dan ada kemungkinan dia ada potensi untuk menjadi orang yang khaba, yang rugi dan binasa. Sebab Nabi pun sebutkan, orang beriman tidak ada sedikit pun sifat sombong, walaupun sebesar zarah. Kalau ada sebesar zarah sekalipun, dia haram masuk syurga. Okey. Kemudian di ayat dalam 15 ni Allah kata khabar binasa umum. Kemudian ayat 16 Allah sebut detail macam mana bentuk kebinasaan orang kafir. Iaitu min waraihim, dari waraihim, selepasnya. Wara' ni asalnya belakang, makna selepas kematiannya. Selepas kematian orang kafir itu, apa mereka akan dapat? Jahannam. Neraka Jahannam. Jahannam salah satu nama neraka. Antara yang disebut dalam Al-Quran, Jahannam, Jahim, Hutamah. Okey, neraka Jahannam. Kemudian, apa yang ada dalam neraka Jahannam? Yusqa. Wa yusqa, dan dia diberi minum. Dalam bila masuk neraka Jahannam, orang yang jabbar, anid, degil, sombong masa kat dunia, dia masuk, bila masuk neraka Jahannam, dia akan diberi minum. Allah tak kata dia minum, menunjukkan apa? Ahli neraka ni tak akan minum minuman ahli neraka.
Sebab makanan tu lagi menyeksakan mereka. Maka yusqa diberi minum ataupun mereka dipaksa minum. Apa minuman mereka? Mimma'in sadid, dari ma'in air. Sadid. Sadid apa dia? Darah yang bercampur dengan nanah. Sadid, apa ma yasilu min ahli nar. Ma yasilu min ahli nar, iaitu apa saja yang mengalir daripada batang tubuh ahli neraka. Kan kita kalau bakar ayam ke kambing ke, dia akan keluarkan. Keluar apa tu? Tak tahulah, minyak ke apa ke. Maka begitu juga manusia bila dibakar dalam neraka, dia akan keluar tu. Darahnya, nanahnya, dan itulah makanan ahli neraka, minuman ahli neraka. Sebab itulah Allah kata dia diberi minum. Sebab ahli neraka memang tak akan minum, tapi dipaksa minum. Jadi ini antara minuman ahli neraka. Allah sebut dalam surah lain, surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15 di hujung sekali. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ini yang kedua ni. Yang pertama, ma'in sadid. Air yang bercampur, darah bercampur dengan nanah. Yang kedua, wasuku. Suku daripada yusqa. Suku apa makna? Mereka diberi minum. Ataupun mereka dipaksa minum. Apa dia? Ma'an, air. Tapi airnya adalah hamiman. Air panas yang tengah mendidih. Kesannya apa? Bila diminum, kesannya apa? Waqatta'a am'a'ahum. Maka bila masuk dalam perut, memutuskan isi perutnya. Tali perut, usus semua terputus. Sebab air itu terlalu panas. Kita kalau nak minum air panas kan, tak sempat masuk dalam perut. Kalau terminum, kena kat lidah pun kita dah terkeluar dah. Dan meletup, boleh meletup lidah kita. Dan yang itu pun bukan betul-betul mendidih tu. Di akhirat besok yang betul-betul tengah mendidih. Dan kalau letak kat muka apa jadi? Cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 26 ke? Wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ayat 29. Ini yang ketiga. Apa dia? Wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ini gambaran Allah nak beritahu air panas mendidih tu, bila mereka minta minum air, yughasu, mereka diberi minum air. Tapi air tu Allah kata kal muhli. Muhli ni seperti tembaga yang cair. Tembaga yang tengah panas tu dan cair, dan yashwi al-wujuh. Bila baru je nak minum, letak di bibir je, yashwi makna membakar. Yashwi makna membakar wajah-wajahnya. Belum masuk ke dalam, kena letak kat bibir dia, terbakar kulit muka dan gugur isi muka ataupun dagingnya. Dan bila masuk ke dalam, terputus isi perutnya. Berapa kali ni? Berapa kali ya?
Allah tak sebut berapa kali kita, tapi kita boleh agaklah. Satu hari kat akhirat sama dengan 1000 tahun kat dunia. Kalau satu hari kat akhirat sama dengan 1000 tahun, dan kalau duduk di akhirat kekal abadi, tak tahulah. Dalam satu hari itu berapa ribu kali minum air panas mendidih, muka pula terbakar dan isi perutnya terputus. Sebab itulah kalau kita tak ada buat Al-Quran, kita fikir 10 kali nak buat dosa. Tak berbaloi. Buat dosa seronok sekejap, tapi azabnya tak boleh ditanggung. Dan Allah juga sebut, kita tengok lagi surah Sad ayat 55. Surah Sad ayat 55. Surah Sad ayat 55. Apa dia? Haza falyazuku hamiman wa ghassaq. Falyazuquhu. Dah. Okey. Falyazuquhu hamiman. Okey. Allah kata apa? Haza, ini, falyazuquhu, rasalah oleh kamu. Allah kata pada ahli neraka, rasa apa? Hamiman. Ini sama dengan hamimun wa ghassakun. Hamimun air panas yang mendidih, dan tambah satu lagi ghassaq. Ghassaq ni ialah sama juga, iaitu apa yang mengalir daripada batang tubuh ahli neraka. Ada pendapat ahli neraka yang kafir. Jadi mereka dibakar di atas, bila dibakar keluar air darah ke nanah, yang bawah ni buka mulut dan minum. Okey, ada berapa jenis minuman ahli neraka ni? Agak-agak banyak tak? Sebenarnya tak perlu banyak. Kalau satu jenis saja air panas mendidih dah cukup. Tapi Allah sebut lagi hamiman, sadid, ghassaq. Sebenarnya kalau satu jenis dah cukup dah. Boleh tak minum air mineral yang biasa? Orang kafir ataupun ahli neraka dia minta air daripada ahli syurga. Tapi apa jawapan ahli syurga? Buka surah Al-A'raf ayat 50. Buka surah Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidu alaina minal ma', kan? Hah? 50 kan? Al-A'raf. Cuba baca. Wa nada ashabun nar ashabul jannah. Kemudian au mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Okey, cuba tadabbur ayat ini. Allah kata apa? Wadada ashabun nar, ahli neraka memanggil, menyeru siapa? Ashabul jannah, penghuni syurga. Mana ahli neraka boleh bercakap dengan penghuni syurga. Penghuni syurga boleh bercakap dengan penghuni neraka. Cara bercakap dengan alat apa? Wallahu alam. Itu tak penting. Allah Maha berkuasa. Apa yang diminta oleh penghuni neraka kepada penghuni syurga? An afidu alaina minal ma'. Dia minta apa? Air. Kat dunia dia cari harta, cari tanah, cari duit, cari kereta, cari pangkat. Tapi di akhirat besok semua dia tak cari dah, kecuali air kosong.
Kata ahli neraka kepada ahli syurga, afidu, bagilah sedikit. Minal ma' ni mana? Sedikit daripada air. Au mimma razaqakum Allah. Ataupun apa yang Allah bagi rezeki pada kamu. Ahli neraka tahu, dalam syurga melimpah rezeki. Air pun ada banyak jenis. Air daripada susu, daripada madu, daripada apa lagi? Arak, dan air daripada yang diproses. Dan air pula bukan sikit, bersungai-sungai. Maka ahli neraka minta dah sikit saja air. Kami tak nak dah sadid, kami tak nak hamim, kami tak nak rasak. Kami nak air kosong je. Maka apa jawab ahli syurga? Qalu, mereka berkata, innallaha harramahuma. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya. Air kosong pun haram, makanan apa saja yang dalam surga semua diharamkan. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Apa maksud ni? Tengok, ahli neraka guna perkataan haram. Haram ialah benda yang tak boleh dibuat sampai bila-bila. Macam berzina lah. Berzina haram. Tak ada ketika yang dibolehkan. Arak haram. Tak ada ketika yang dibolehkan. Maka begitulah. Ahli syurga bagi kepada ahli neraka, lepas ni jangan minta. Sebab hukumnya haram. Dia tak kata, okey hari ni tak boleh, cuba minta besok. Okey lagi? Tak. Dia kata, fatwa air kosong haram. Jadi kalau air kosong haram, yang lain lagi haram. Cuba kita bayangkan, saya pergi ke Sabah baru ni, di Pulau Mega dengan Pulau Tatagan. Mereka tak ada air bersih untuk minum. Untuk mandi, untuk masak, tak ada. Mereka dikelilingi sungai, laut. Laut ni air masin. Jadi bila mereka nak minum air kosong, mereka terpaksa pergi ke Bandar Semperna dan pergi beli. Itu pun kalau mereka ada duit dan kalau ada sampan ataupun bot. Kalau tak ada, sabar je lah, tahan je lah. Sebab tu bila kita pergi bawah ni, kita bawa makanan, seorang sebungkus, kita bagi air segelas seorang, mereka berebut nak dapatkan air tu. Sebab mereka dah lama tak boleh minum air bersih. Pengajaran untuk kita apa dah? Mereka kat dunia pun begitu berebut nak air kosong. Dalam keadaan mereka bukan dibakar, bukan mereka duduk dalam neraka. Mereka duduk di pulau, masih boleh menghirup udara nyaman. Tapi air yang kosong sangat-sangat berguna bagi mereka. Maka cuba bayangkan, tiba-tiba air itu bukan satu hari tak minum, bukan satu tahun. Selama-lamanya air kosong adalah haram. Dan ditambah pula yang diminumnya ialah sadid, darah bercampur dengan nanah. Yang diminum ialah air panas yang tengah-tengah mendidih. Jadi ambillah pengajaran untuk diri saya dan untuk semua. Bila nak buat dosa, fikirlah 10 kali. Bila nak lewatkan solat, fikirlah 10 kali. Sebab tak berbalik. Seronok sekejap je. Tapi azabnya tidak ada tolak bandingnya. Okey. Ini tak sebut makanan lagi ni. Ini baru minuman. Kemudian Allah bayangkan lagi supaya kita betul-betul takut dan jangan buat benda yang menyebabkan kita masuk neraka. Allah bayangkan betapa dahsyatnya air ni. Sadid, ma'in sadid. Apa dia? Yatajarra'uhu. Dia ni balik pada ni, Jabbar dan Anid. Dia menelannya dengan susah. Allah nak bayangkan dahsyatnya ma'in sadid. Dia kalau air mineral kita minum dengan mudah. Air sirap minum dengan mudah. Teh tarik minum dengan mudah. Letak kat mulut je, tuang, masuk terus. Tapi ma'in sadid yatajarra'uhu. Bila masuk tu rasa macam susah nak masuk. Dia tak lancar. Tambah pula wala yakadu, dan hampir tidak yusiruhu, tidak dia sebenar kalau terjemah hampir ni kurang tepat lah. Hampir betul. Hampir tidak masuk. Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata air nanah bercampur dengan darah tu bila letak kat sini susah nak masuk dan hampir-hampir tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab baunya busuk dan hanyir.
hampir-hampir tak boleh masuk sebab bau busuk, tapi akhirnya masuk juga. Allah nak bayangkan betapa dahsyatnya air yang busuk dan darah bercampur nanah, iaitu hampir-hampir tak boleh masuk, tapi masuk juga. Kita kalau minum, contohlah air itu masam kan, bila masuk kat mulut je terus terkeluar, itu bukan hampir tak masuk langsung. Ini tak masuk, hampir tak masuk, tapi akhirnya masuk juga. Itu menyeksakan. Kemudian wayatihil maut, dan datang kepadanya, kepada ahli neraka ni, al-maut, kematian. Min kulli makan, dari setiap makan. Makan mana? Tempat. Wama huwa bimayyit, dan tidak pula dia mayyit, mati. Apa maksud dia? Apa maksud ni? Bila dia minum air panas mendidih, bila minum darah dan bercampur dengan nanah, tak lancar masuk dan hampir-hampir terkeluar, tapi masuk juga. Kemudian Allah tambah pula, kematiannya datang padanya setiap penjuru, daripada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Apa maksud dia? Maksudnya bila kita minum, contohlah kita minum benda yang menyakitkan, kita rasa nak mati je, tiba-tiba tak mati. Lepas tu orang pukul pula kepala kita sampai macam nak pecah, kita rasa nak mati je, harap-harap matilah lepas ni, tapi tak mati. Kemudian orang belasah lagi belakang kita, rasa macam nak mati je, tapi tak mati lagi. Ni datang kematian macam nak mati setiap penjuru, tapi tak mati pun. Allah nak bayangkan makna kat dunia, kalau kat dunia mati itu satu benda yang menakutkan bagi orang kafir. Kalau boleh dia tak nak mati. Tapi mati di akhirat, kalau boleh dia nak mati, sebab mati di akhirat adalah kerehatan bagi mereka. Ni bila minum air mak sadiq, ya Allah, teruknya macam nak mati, biarlah mati, tapi tak mati. Minum pula air panas mendidih, teruknya sampai putus, matilah aku, tapi tak mati. Jadi bentuk itu juga adalah bentuk azab kepada mereka. Rasa nak mati dan nak mati tapi tak mati. Kemudian tambah satu lagi, Allah kata wa min waraihim, dan dari waraihim. Wara' ni asalnya belakang. Tapi dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran, wara' ada dua maksud. Pertama depan, yang kedua belakang. Jadi ada mengikut ayat, kadang-kadang wara' tu makna di belakang, kadang-kadang wara' tu makna di depan. Macam dalam surah Al-Kahfi, wa kana mi wara'im malakun, yang kisah raja nak rampas kapal. Allah kata apa? Di wara'ihi malakun, di belakangnya ada raja nak rampas. Sebenarnya bukan di belakang tapi di hadapan. Jadi wara' ni ada mengikut ayat makna di depan, ada mengikut ayat maknanya di belakang. Di sini apa makna dia? Ulama beza pendapat. Ada mengatakan dari hadapannya. Dari hadapannya ada azab ghaliz yang lagi keras. Okey. Cuba fikir ahli neraka ni minum ada macam dua bentuk azab lah. Azab satu, azab dua. Azab satu apa dah? Minum air nanah, campur darah, ataupun air panas mendidih. Kesannya apa? Putus isi perut. Apa lagi? Terbakar muka. Apa lagi? Nak mati tapi tak mati. Kemudian lepas semua ni Allah beritahu, selepas semua ni
Ada satu lagi azab, azab ghaliz, azab lagi dahsyat. Tapi Allah tak sebut bentuknya. Jadi soalan antara dua ni yang mana paling teruk? Ya Allah cerita detail ataupun yang Allah tak cerita detail? Allah kata selepas ni ada satu lagi azab, tapi Allah tak sebut detail. Antara dua ni yang mana lagi menakutkan? Yang mana lagi menakutkan? Azab satu. Detail. Azab? Tiga jawapan salah. Kenapa satu? Kenapa satu? Yang ni tak detail. Allah sebut ni selepas semua ni ada azab yang lagi dahsyat, tapi tak detail. Sebenarnya yang lebih menakutkan yang kita tak tahu tapi Allah beritahu lagi dahsyat. Itu sebenarnya lagi menakutkan. Sebab kita tak boleh bayang macam mana ni, macam mana. Lagi menakutkan. Betul tak? Lagi menakutkan. Sebab tu Allah sebut selepas itu. Sebab Allah nak beritahu yang selepas ni lagi dahsyat. Saya bagi analogi. Kita nak dioperatkan. Doktor kata tak ada bios ni, kita nak belah terus. Kemudian kita dah rasa takut kan. Lepas tu doktor pun belah perut kita. Dah sakit bukan main dah. Tengah-tengah belah tu doktor kata lepas ni ada satu lagi teruk. Yang mana kita takut? Subhanallah. Yang ni kamu dah rasa takut kan? Okey, ada lagi, sabar. Lepas ni lagi teruk. Aku tak akan cerita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Minta berlindunglah. Nabi kata pada Fatimah, selamatkan diri kamu daripada neraka. Walaupun kamu Fatimah, walaupun kamu anak Rasul, walaupun aku Rasulullah, aku tak boleh selamatkan. Masing-masing wajib selamatkan diri masing-masing. Tapi salah satu cara nak selamatkan diri kita, kena berdakwah. Kena selamatkan anak isteri kita. Kalau kita saja yang selamat dan kita tak pandu anak isteri kita, kita pun tak akan selamat. Jadi perjuangan kita yang paling besar ialah nak selamatkan diri daripada api neraka. Nak selamatkan diri daripada minum ma'in sadid, daripada air panas yang mendidih. Adapun nak selamatkan diri daripada miskin, daripada lapar, dahaga kat dunia, itu benar sangat-sangat kecil. Susah macam mana kat dunia, kita tak akan seteruk di akhirat besok. Okey. Kemudian Allah beritahu masal perumpamaan. Allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Jadi orang kafir ni, dia anggap orang beriman ni teruk, orang beriman ni ketinggalan, orang beriman tak bertamadun, orang beriman miskin. Tapi Allah nak beritahu, orang kafir pula kat dunia, mereka senang, mereka kaya, mewah dan sebagainya. Tapi Allah nak beritahu, perumpamaan orang kafir yang kufur bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, dengan pencipta mereka. A'malahum, amalan mereka, amalan-amalan mereka, karamad, kaf seperti, ramad, abu ni selepas apa-apa yang terbakar ada abu kan. Jadi Allah nak beritahu, orang kafir ada tak amalan baik? Ramai yang buat baik. Kadang-kadang dia buat hospital, kadang-kadang dia buat sekolah, kadang-kadang dia buat jalan raya, kadang-kadang dia buat baik pada mak bapak dia bukan kepala, lebih baik pada orang Islam. Dia tolak mak bapak dia yang sakit dengan kursi roda setiap pagi. Banyak amalan kebaikan orang kafir. Tapi Allah kata amalan mereka yang baik itu di akhirat besok akan menjadi seperti abu dah tak ada guna dah. Kemudian ishtaddat bihi ruh, ishtaddat bihi ar-rih, ditiup pula oleh, ditiup dengan kencang, ditiup kencang
dengannya oleh angin. Angin yang mana ni? Fi yaumin, pada hari. Asifin apa dia? Asifin makna hari yang anginnya sangat-sangat kencang. Hari yang sangat kencang. Akhirnya apa dah? La yaqdiruna. Mereka tidak mampu mimma kasabu, mendapat mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan daripada kebaikan. Ala syai'in, sedikit pun. Apa maksud? Jadi Allah nak bagi tahu orang kafir ni, dia buat amalan banyak mana pun, sedekah banyak mana pun, buat baik pada mak bapak banyak mana pun, buat baik pada anak-anak sekalipun, semuanya di akhirat besok tidak ada nilai. Dan Allah nak kita bayangkan tidak ada nilai macam mana tu? Adakah separuh-separuh ataupun paling-paling kurang ada 5%? Allah kata seperti abu, kemudian datang angin yang kuat, tiup semua abu tu. Makna apa? Satu abu pun tak ada. Mana kalau dia bersedekah, dia sedekah untuk orang Islam buat masjid 10 juta, buat hospital 100 juta, dia buat baik pada mak bapak dia sampai mak bapak dia sakit dan tua dan mati, semua tu adalah abu. Kenapa? Sebab zalika huwa dhalalul mubin, yang demikian itu adalah ad-dhalal, kesesatan. Sebabnya mereka dalam kesesatan al-ba'id, yang jauh. Jadi timbul persoalan, kenapa mereka buat baik Allah tak balas kebaikan? Sebenarnya Allah tidak zalim, Allah tu adil. Siapa saja buat baik kat dunia, Allah balas, tapi di dunia. Bagi orang kafir, dia buat baik pada mak bapak dia kat dunia, Allah balas kat dunia. Dia bekerja keras kat dunia, Allah bagi kesenangan kat dunia. Dia infak sana, infak sini, Allah balas, tapi setakat dunia je. Bila di akhirat, semuanya tidak ada nilai. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 23. Bukan. Surah Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan kan? Ayat 23 kan? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, Allah kata kami bawa datang ila ma amilu, kepada apa yang mereka kerjakan, daripada apa? Amal kebaikan. Sedekah mereka, buat baik mereka pada orang kan. Ada orang kafir yang tak tolong orang Islam. Ada yang Mr. Kentang ke? Dia masuk Islam ke? Belum dia infakkan masa dia, tenaga dia untuk banyak membantu, termasuklah bantu orang Islam. Semoga Allah bagi hidayah pada mereka. Tapi kalau dia tak beriman sampai ke akhir hayat, Allah kata apa? Kami bawa amalan mereka yang banyak tu, amalan kebaikan, faja'alnahu, lalu kami jadikan amal itu haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Tengok kita kalau kat dunia, kita bekerja 10 tahun, kita simpan duit sampai 500,000. Lepas tu kita nak bina rumah kan.
Lepas tu, dah bina rumah, dah siap. Minggu depan kita nak pindah. Bila nak pindah, tengok-tengok rumah kita semua dah hancur jadi debu. Macam mana perasaan kita? Kerja 10 tahun, 20 tahun, dapat 500 ribu. Kemudian kita dah buat rumah, dah siap dah. Dah dapat kunci. Tunggu masa nak masuk je. Bila hari nak masuk, tengok-tengok rumah kita semua hancur jadi debu. Cuba bayangkan macam mana perasaan kita. Walaupun kat dunia belum terlambat. Belum terlambat. Masih ada peluang lagi untuk kita cover balik. Tapi bila di akhirat besok, kita solat, kita puasa, kita sedekah, kita berdakwah, kita mengajar, kita pergi kelas, kita buat baik pada orang, kita ingat dah amalan kita setinggi gunung. Tapi bila pergi ke akhirat besok, tengok-tengok jadi debu. Cuba bayangkan bagaimana kecewa, frusnya, dan masa tu tak dah terlambat. Tak boleh nak patah balik dah. Dan saya ingat satu hadis Nabi yang sahih. Nabi kata ada orang dibawa amalannya setinggi gunung Tihamah. Amal apa ni? Amal kebaikan. Tapi akhirnya Nabi kata Allah jadikan semua amalannya yang baik dan banyak tu semua jadi seperti debu. Maka sahabat pun dah terkejut dah. Sahabat dah risau dah. Sahabat risau takut amalan mereka jadi debu macam tu. Maka sahabat kata, Ya Rasulullah, sif lana. Cuba cerita pada kami, apa ciri-ciri orang tu yang buat amalan soleh banyak tapi di akhirat Allah tukar jadi debu. Sebab kami takut sifat tu ada pada kami. Maka Nabi kata, mereka adalah daripada bangsa kamu. Orang Arab juga. Kulit mereka sama dengan kulit kamu. Dan mereka solat malam sama dengan solat malam kamu. Mereka puasa sama dengan puasa kamu. Tapi bila berjumpa dengan benda haram, mereka langgar, mereka sapu. Jadi akhirnya amalan mereka yang banyak tu, yang amalan baik yang banyak, Allah tukar jadi debu. Kenapa? Sebab tidak ada takwa. Tidak ada takwa. Kadang-kadang rasuah. Kadang-kadang menipu. Kadang-kadang dapat rezeki yang haram. Jadi akhirnya, kadang-kadang dengan sebab sedikit je, menyebabkan amalan kita yang banyak terbatal. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan. Ya ayyuhallazina amanu. Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Tengok sayangnya Allah pada kita, Allah suruh kita beramal. Lepas beramal, Allah pesan lagi, wahai orang-orang beriman, la tubtilu, jangan kamu batalkan, jangan kamu siakan pahala sedekah kamu dengan apa? Ini dah ikhlas ni beramal, dah sedekah pun ikhlas, dah jadi pahala dah. Tapi pahala tu akhirnya terbatal. Dengan apa? Satu bil manni, dengan menyebut ataupun mengungkit. Ini saya bagi. Yang ni saya buat dulu. Terbatal semua amalannya. Ataupun yang kedua, wal azar, dan menyakitkan hati orang yang kita bagi. Kita memalukan dia, dulu kamu miskin, aku bantu, kalau tak merempat. Depan-depan orang kita memalukan dia. Habis semua pahala sedekah kita. Sebab tu ayat yang kita belajar semalam, Allah sebut sifat ibadur rahman. Antaranya apa? Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Sifat ibadur rahman mesti ada satu. Apa dia? Buat amalan secara rahsia. Sama ada solat malam ke, sedekah ke. Jadi mesti ada. Amalan kita yang tak ada siapa yang tahu. Suami tak tahu, isteri tak tahu, anak tak tahu, sampai kita mati. Kadang-kadang kita solat malam, isteri tahu. Kadang-kadang anak kita tahu. Ada ketika kita duduk sorak-sorak, isteri tak ada, solatlah malam. Masa tu tak ada siapa tahu. Kadang-kadang kita sedekah, kita beritahu juga isteri kita. Bagilah sedekah setiap bulan ke, 2 bulan sekali ke, yang isteri pun tak tahu. Semoga yang semua tak tahu tu, itu akan betul-betul menjadi ganjaran pahala dan akan selamatkan kita di akhirat besok. Okey, cukup Kita berhenti setakat ayat 18. Ada soalan?
Tak ada. Stres Ustaz. Kenapa stres? Dia terdepu sepatut menenangkan jiwa. Dia stres sebab kita tahu banyak amalan kita tak betul. Kita bersyukurlah sebab kita, dengan tadabbur kita tahu. Kalau tak tadabbur, lagi teruk, kita syok sendiri. Biarlah kita stres sebab kita tahu kesalahan kita, supaya dengan kesalahan yang kita tahu, kita dapat baiki. Ada? Adakah satu dosa dihapuskan semua pahala? Dia tengok dosa apa? Tengok dosa apa? Kalau dosa syirik, terbatas semua amalan. Allah bagi amaran kepada Nabi sendiri, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau mensyirikkan Allah, maka Allah akan membatalkan semua amalan engkau. Jadi tengok dosa. Kalau dosa syirik, terbatas semua. Termasuklah Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan kamu meninggikan suara. Jangan kamu panggil Nabi ni Muhammad. Sebab apa? Itu tidak hormat pada Nabi. Bila tak hormat, Allah kata apa? An tahbata a'malukum. Terbatal semua amalan kamu. Itu dengan sebab apa tu? Dosa tidak hormat Nabi. Termasuklah kita memperlekehkan sunnah Nabi. Termasuklah kita menolak hadis sahih. Jadi bila tolak hadis sahih, bila tak hormat sunnah Nabi, sebenarnya kita tak hormat Nabi dan tidak hormat Allah yang mengutuskan Nabi. Dan kesannya Allah kata, semua amalan akan terbatal. Tapi kalau dosa biasa-biasa je, dia tak akan membatalkan amalan yang lain. Dia tak akan membatalkan amalan yang lain. Faman ya'mal misqala zarratin wa fa amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat, sekiranya amalannya yang baik itu ringan sedikit, maka fa ummuhu hawiyah, tempatnya dalam neraka jahanam. Apa tadi? Zahrin. Kalau minta stres sebab takut, bagus. Stres sebab takut azab Allah. Ciri-ciri, kita dah belajar semalam sifat ibadur rahman. Salah satu sifat ibadur rahman, takut pada azab Allah. Mesti ada. Sebab apa kena ada tu? Sebab dengan takut azab lah menghalang kita buat dosa. Dengan sebab takut azab lah menghalang untuk kita syok sendiri. Jadi sifat takut pada azab Allah, sifat yang mesti ada dan sifat yang terpuji bagi orang yang beriman. Bagaimana menjaga hati untuk tidak timbul ujub dalam diri? Sebab kadang-kadang ada bisikan. Bisikan syaitan memang kerja dia. Jawatan dia ialah merosakkan amalan kita. Jadi jangan marah pada syaitan. Itu kerja dia. Jadi bila itulah kerja dia setiap masa. Bila kita buat amal je, dia akan merosakkan. Maka kita kena lawan, kena mujahadah dan selalu buat soalan. Ya, aku nak rasa ujub ni, ada jaminan tak amalan aku ikhlas dan diterima oleh Allah? Ada jaminan tak? Ada tak Allah bagi wahyu pada aku, solat aku semalam diterima? Kalau tak ada, belum ada jaminan, apa sebab aku nak ujub? Apa sebab aku nak rasa syok sendiri? Tak ada sebab. Dan juga ingat pada kisah para sahabat. Sahabat yang hebat pun masih takut amalannya tak diterima. Tak kalah kita ni, sahabat Nabi pun tak, sahabat ustaz pun tak. Tiba-tiba perasan amalan kita betul dan diterima oleh Allah. Jadi bila kita buat soalan macam tu dan kita ingat pula orang-orang salafus salih, mereka langsung tak ada rasa ujub walaupun amalan mereka jauh lebih baik daripada kita. Menyebabkan kita akan menjadi hilang sifat ujub, insya-Allah. Mana tadi? Kalau minta orang doakan selepas sedekah, adakah dikira jangan minta doa? Sebab saya dah sebut banyak kali, sifat al-abrar yang Allah sebut dalam surah Al-Insan, bila mereka suka bagi sedekah, suka bagi makan, apa ucapan mereka? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami
tak nak sama sekali daripada kamu jazak, apa saja bentuk balasan, wala syukura, walaupun ucapan terima kasih. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, termasuk mengharapkan balasan daripada orang yang kita buat baik ialah kita minta doa daripada dia. Itu termasuk mengharapkan balasan. Jadi jangan minta dia berdoa. Kenapa kita nak minta dia berdoa? Kita sendiri berdoa kepada Allah. Sebab itulah Nabi Ibrahim bila buat Kaabah dengan Nabi Ismail, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bila kita bagi sedekah, kita kata, ya Allah, terimalah sedekah aku tak tahu ikhlas ke tak. Aku harap engkau terimalah. Jangan minta pada orang yang kita bagi. Itu satu bebanan pula pada dia. Apakah taubat orang yang mensyirikkan Allah diterima? Ya, semua taubat diterima. Walaupun syirik kepada Allah. Kecuali bila dia mati dalam keadaan syirik. Innallaha yaghfiru az-zunub. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik bila mati dalam syirik. Dan Allah mengampunkan semua dosa yang lain. Walaupun dia tak bertaubat. Itu terserah pada Allah. Tapi kalau syirik masa dia hidup dan dia bertaubat, Allah padam semua dosa syirik dan semoga amalan dia yang baik itu dikembalikan. Wallahualam. Bagaimana nak bantu ahli keluarga yang dah terpesong dalam agama? Boleh nampak hantu, tak nak bekerja, berubat dengan cara minta isteri orang berkahwin dengannya. Itu semua. Itu PM saya lah. PM saya tu, panjang jawapan tu. Adakah amalan kita buat memberitahu anak supaya anak-anak belajar mengikut, mengajar anak dari tauladan? Adakah ini akan terbatal amalan kita? Dia, ibu bapa suka macam tu. Bila dia nak suruh anak buat baik, dia akan cerita, mak dulu tak baik tapi sekarang mak dah baik dah. Ayah pun sama. Sebenarnya itu sunnah siapa tu? Saya pun tak tahu sunnah siapa tu mencerita kebaikan mak bapak pada anak. Sunnah siapa? Nabi tak pernah cerita kebaikan Nabi kepada anak-anak. Sahabat tak pernah cerita kebaikan mereka kepada anak. Yang mereka cerita kebaikan orang lain. Kebaikan orang lain. Kenapa? Luqman pun masa mendidik anak, dia tak cerita kebaikan dia. Kenapa? Sebab kita nak cerita kebaikan kita. Belum tentu betul, belum tentu diterima oleh Allah. Maka sebab tu ulama kata, kalau nak buat contoh, buatlah contoh pada orang yang dah mati tu. Orang yang dah mati, insya-Allah dia ikhlas, dan kalau kita cerita pun tak akan merosakkan amalannya sebab dia dah mati dah. Yang kedua, orang yang dah mati di kalangan salafus salih, amalan mereka lagi hebat. Jadi kalau nak buat contoh, buatlah contoh terbaik. Kita bukan contoh terbaik. Jangan buat contoh mak bapak. Kadang-kadang kita buat contoh mak bapak, anak akan pantah balik. Dia kata apa? Mak sekarang je baik, dulu tak baik. Jadi okeylah, sabarlah. Sampai satu masa saya akan jadi baik. Macam mak dululah. Dia akan batah balik kita. Jadi buatlah contoh orang yang anak-anak kita tak boleh pertikaian. Seperti para nabi, para sahabat, salafus salih. Wallahualam. Ustaz memberi makan dengan haiwan, contoh beri makan dengan burung dan kucing. Ya. Kita tanam apa-apa tumbuhan, kemudian burung makan. Nabi kata, yang burung makan tu sedekah. Kita dapat pahala sedekah. Tapi kita jangan marahlah. Jangan duk maki kucing pula. Bila seseorang itu mengumpat tentang si mati, adakah si mati mendapat pahala si pengumpat? Yang ada dalilnya ialah orang yang hidup. Bila kita mengumpat dia, pahala kita transfer pada dia. Tapi ada pun yang dah mati, wallahualam, saya tak pasti. Tapi soalan ni tak sepatut tanya. Yang sepatutnya jangan mengumpat je kepada orang hidup ataupun mati. Makna soalan tu macam kalau pahala tak transfer, dia nak mengumpat je pada orang mati tu. Kalau kita menyalah syaitan, adakah seolah kita mengagungkan syaitan? Seolah ia mempunyai kuasa. Tak, kita menyalahkan syaitan bukan mengagungkan dia, tapi kerja sia-sia dan kerja menguatkan lagi syaitan. Dalam satu hadis Nabi kata, bila kita terjatuh, kita sebut celaka syaitan. Maka kata Nabi, syaitan akan menjadi semakin kuat, seumpama rumah yang besar. Jadi kita bagi tenaga pada syaitan. Dengan apa? Dengan mencela dia, dengan menyalahkan dia. Bukan mengagungkan dia, kita memberi kekuatan.
Sebaliknya Nabi kata bila kita jatuh tergelincir, sebutlah bismillah. Dengan perkataan bismillah akan melemahkan syaitan. Dan syaitan akan menjadi semakin kecil seperti seekor lalat. Adakah kita dikira orang yang dilalaikan walaupun kita sudah menyuruh anak bini kita sembahyang tapi mereka tetap lalai? Sila beri penjelasan. Sila beri penjelasan. Sila mendengar jawapannya. Ya Faris. Dia kalau kita dah suruh dan kita tak reda dengan perbuatan anak ataupun isteri yang tak salat, kita dah suruh dan kita sentiasa suruh, kita tak give up dan kita tak reda dengan perbuatan mereka, kita bukan orang yang lalai. InsyaAllah kita termasuk orang yang dah melaksanakan perintah Allah sebagaimana Nabi Nuh perintah pada anaknya dan juga Nabi Lut perintah pada isterinya. Wallahu a'lam. Macam mana apabila seseorang kerja dia memelihara anjing liar kerana kasihan? Sampai ada tempat sampai ada tempat membela anjing, niat dia baik, tapi apa pandangan Islam dalam hal ini? Sampai dia meminta derma bantuan untuk memberi anjing ini makan. Sebenar tanggungjawab kita, Allah kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka. Itu tanggungjawab yang paling besar dan utama. Dan itu perintah Allah. Bila tak buat, berdosa. Adapun binatang, anjing ke kucing, tidak ada tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab kita. Kalau jumpa, okey, bagi makan. Tapi sampai nak bela, sampai nak minta derma untuk bela, itu bukan tanggungjawab kita. Allah tak akan soal kita. Allah akan soal orang yang di bawah kita. Adapun anjing, bukan orang yang di bawah kita. Boleh tak jelaskan kepada orang? Mana? Menceritakan sedekah dengan isterinya dengan tujuan agar isteri tidak salah faham dengan penggunaan wang ringgit adalah boleh. Dia tak salah nak cerita. Tapi kita takut bila kita cerita ada unsur riak. Ada unsur riak. Itu je, nak jaga hati tu bukan senang. Dan sebaik-baiknya kalau kita tak cerita, kalau tak cerita, benda tu tak menimbulkan masalah, pilihlah jangan cerita. Sebab kita nak bawa amalan yang di akhirat besok, yang betul-betul 100% ikhlas. Tidak ada riak, tidak ada rasa sombong, tidak ada ujub. Jadi tapi kalau kita nak cerita kepada isteri, dengan tujuan nak mengelakkan fitnah, takut dia sangka kita salah gunakan duit, okey, ketika itu boleh cerita. Tapi dengan tujuan untuk mengelakkan fitnah, okey, tak apa. Tapi jangan lebih pada itu. Boleh jelaskan kepada orang ramai? Apa ni? Gapur Tala. Teknik membuka Quran secara random. Rawak. Tak, sebenarnya Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah kata pasti sesungguhnya lakum bagi kamu, kalau kamu orang beriman, fi rasulillah, pada Rasulullah ada uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Siapa yang cakap? Allah. Bila Allah kata pada Nabi ada ikutan terbaik, yang lain semua kurang baik. Bila kita ikut orang lain, tak ikut Nabi, kita tinggal yang terbaik. Dan kita menolak apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan satu. Yang kedua, cara Nabi ni sebenar dah terbukti daripada orang jahat macam Umar, jahat macam Abu Sufyan, jahat macam Khalid bin Walid. Dengan Al-Quran, mereka berubah. Bukan Nabi buka secara rawak. Tapi Nabi baca ayat demi ayat dan Nabi tadabbur kepada mereka sampai mereka berubah cara berfikirnya, akhlaknya, akidahnya, kefahaman, dan mereka menjadi generasi terbaik. Bukan buka Quran dengan cara rawak, tapi dengan tadabbur ayat demi ayat.
Kenapa kita nak tolak cara Nabi yang Allah kata contoh terbaik dan telah terbukti Nabi berjaya mengubah masyarakat daripada penyembah berhala, daripada gembala kambing, daripada apa lagi? Bunuh anak hidup-hidup, daripada perasuah, penzina, akhirnya menjadi generasi terbaik, berjaya memimpin dunia. Tiba-tiba kita dengar cakap ustaz yang tak ada bukti dan tak sama dengan Nabi. Di mana iman kita kepada Allah? Di mana cinta kita pada Rasulullah? Di mana cinta kita pada Rasulullah? Nak juga teknik yang Ghurfatala apa tu? Dengar profesor kat depan, dengar, Nabi tak ada profesor, tapi Nabi ada Rasulullah. Adakah patut kita tukar profesor dengan Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Nah. Okey, cukup Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallah. Kelas akan datang hari Isnin pukul 10 pagi bukan 10.30. 10 pagi. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.